بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومه من مداد آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudara, anak-anak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan taufik dan hidayah serta rahmat dan inayahnya, kita telah dipilih dan diizinkan serta ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama berada di rumah Allah ini untuk sama-sama menghayati salah satu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita adakan majlis ilmu atau majlis muzakarah yang merupakan salah satu daripada taman-taman surga di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu maza riyadul jannah? Qala majalisul ilmi au majalisuz zikri au kama qala sadaqa Rasulullah. Yang maknanya iza marartum bi riyadil jannah, apabila kamu melalui taman-taman surga, parta'u, kata Rasulullah, hendaklah kamu bersama-sama berada di dalamnya. Ini Rasulullah yang perintah. Apabila kita tahu, ya, kita melalui taman-taman surga, maknanya majlis ilmu, ya, maka hendaklah kamu bersama-sama duduk di dalamnya. Qalu, maka para sahabat pun bertanya, ma riyadul jannah, apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman surga di dunia ini? Qala, maka berkatalah Rasulullah SAW, majalisul ilmi, majlis ilmu, au majalisul zikri, ataupun majlis zikir. Majlis ilmu, majlis zikir.
Ya, dalam majlis ilmu tu ada majlis zikir. Kerana majlis ilmu ini ialah majlis kita ingat mengingat antara satu dengan lain. Zikir itu ingat mengingat antara kita sesama kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fadzakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Ingat mengingatlah kamu. Sesungguhnya ingat mengingat itu mendatangkan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Itulah kepentingannya majlis ilmu ini. Dan pada malam ini kita cuba sama-sama mengambil pengajaran ataupun mengambil ibrah, ya, ataupun kita membuat satu kesimpulan. Apakah yang sepatutnya kita lakukan, ya, setelah kita menyambut Hari Raya Aidul Fitri yang baru sahaja kita sambut pada 1 hari bulan Syawal yang lalu. Jadi bila kita dah disambut Aidul Fitri itu, selepas itu apa yang kita nak buat? Ya, adakah kita nak buat Aidul Fitri ini semata-mata menunggu Aidul Fitri akan datang? Ada di kalangan kita bila dah sambut hari raya puasa ni, dia akan berazam ataupun bercita-cita untuk dapat menyambut lagi hari raya akan datang. Ya tak? Begitulah rutin tiap-tiap tahun. Lepas sambut hari raya haji, hari raya puasa, hari raya haji, kita pun bersiap sedia pula pada tahun hadapannya nak sambut hari raya puasa, hari raya haji. Habis tu, itu pula kita buat. Ya tak? Kita cita-cita nak sambut lagi hari raya haji, hari raya puasa, hari raya haji. Jadi kita punya pandangan itu je. Ya tak? Dan inilah yang kebanyakan, ya, ada dalam fikiran kita. Ya tak? Sebenarnya kita kena ingat. Ya tak? Apa yang kita ingat ialah kita nak sambut satu hari raya yang sangat penting bagi kita. Ya, sebab hari raya dalam Islam ini bukan semata-mata hari raya puasa. Bukan semata-mata hari raya korban atau hari raya haji. Ada lagi beberapa hari raya. Di antara hari raya yang paling penting bagi kita ialah untuk mendapat akhir kehidupan kita ini dengan kematian yang dinamakan husnul khatimah. Ya, jadi orang yang berjaya meletakkan dirinya, berjaya dapat pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalnya itu di akhir hayatnya itu dia termasuk di dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Jadi orang yang di akhir kehidupannya dengan husnul khatimah, makna kehidupan yang baik, itulah hari raya sebenar bagi dia. Kerana bila dia dapat husnul khatimah, maka perjalanannya, ya, untuk menuju surga Allah Ta'ala itu berada dalam keadaan
penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan, penuh kejayaan. Jadi apa di antara ciri-ciri orang yang di akhir hayatnya itu dapat husnul khatimah? Ya, salah satu daripadanya dia dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Ya tak? Itu di antara ciri-ciri orang yang meninggalnya itu termasuk dalam su'ul khatimah. Di samping meninggalnya itu meninggal yang baik, meninggal yang bagus, meninggal dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada di kalangan kita yang meninggalnya itu ketika melaksanakan sembahyang. Dalam sujud meninggal. Tengah berdiri jatuh dan bila kita tengok dia dah meninggal. Ada yang meninggal lepas beri salam dia pun meninggal. Ya tak? Baru-baru ni ada satu orang, ya, orang kampung, ya tak? Orangnya orang biasa je, orang kampung, umurnya dalam 70-an. Hari itu dia didapati meninggal. Ya. Bila dia meninggal tu, yang pertama sekali dia meninggal pada bulan Ramadan. Bayang baru lepas ni. Ya tak? Saya buat kuliah subuh dekat satu kampung Parit Laman, Seri Medan. Maka imam kampung tu ditunjukkan saya, Ustaz kenal tak orang ni? Saya kata, saya kenal ni orang ni. Bila kuliah dia duduk kat sini. Dah tak ada Ustaz, dah meninggal dunia. Saya kata, bila dia meninggal? Dia kata, tak lama. Dia meninggal tu pada bulan Ramadan hari itu. Satu, meninggal bulan puasa. Bulan Ramadan ni kelebihannya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bermakna insya-Allah dia termasuk golongan ahli surga. Kemudian yang keduanya, orang ini meninggal hari Jumaat. Orang yang meninggal hari Jumaat itu dalam hadis Nabi lepas daripada siksa kubur. Dan yang ketiga pula, dia meninggal itu sakit perut. Kerana dia sakit kanser. Sakit kanser usus. Ya, jadi dia buang air pun tak lalu macam kita, cara normal. Pakai beg. Dia menanggung itulah, sakit itulah. Jadi 3 ciri-ciri orang yang dapat husnul khatimah tadi. Ya, yang pertamanya, dia meninggal bulan Ramadan. Yang keduanya, meninggalnya hari Jumaat. Yang ketiganya, meninggal sakit perut. Nabi kata orang yang meninggal sakit perut itu, dia mendapat bahagian mati syahid akhirat. Jadi 3 secara zahir dia dapat husnul khatimah. Hakikatnya dia dengan Allah. Kita tak tahu, tapi yang zahir ni kita nampak dia dapat 3 perkara. Ya tak? Yang menunjukkan mati dia tu mati dalam kebaikan. Tapi janganlah pula kita bercita-cita nak cari penyakit pula. Ya tak? Banyak nak meninggal dapat su'ul khatimah tu walaupun tak sakit, walaupun segar bugar, tapi bila kita dapat menyebut la ilaha illallah, Nabi kata dakhalal jannah. Itu dinamakan husnul khatimah. Ya.
Ada lagi satu cerita, ya, satu mu'allaf. Dia ni mu'allaf, ya. Tiba-tiba dia dengar bapa dia tu Cina, ya, masih beragama Cina lah. Apa tu dia dapat berita bapa dia tu sakitnya tenat, adik-beradiknya pun dah kumpul semua kat rumah tu, maka dia pun pergi sama. Pergi sama untuk ziarah bapa dia. Ketika itu bapa dia sedang nazak. Waktu nazak tu semua keluarga dia keluar meninggalkan bapa dia. Bapa dia duduk dalam bilik, tapi waktu bapaknya pun nazak, nak meninggal, nak putus senyawa tu, semua keluar. Jadi yang nunggu itulah yang mu'allaf tu. Yang mu'allaf tu nunggu, ya tak? Dia pun jumpa dekat dengan bapa dia tu, ya, dan dia pun talkinkan bapa dia. Dia sebut la ilaha illallah. Boleh tak orang kafir nak meninggal kita talkinkan? Kata ulama harus. Boleh. Ya tak? Bukan tak boleh. Ya tak? Boleh kita talkinkan. Kita sebut la ilaha illallah. Jadi waktu ditalkinkan tu, ceritanya mata bapa dia tu keluar air mata. Ya tak? Lepas tu dia ngangguk. Bila anak disebut la ilaha illallah, dia pun ngangguk. Bila dia ngangguk, waktu itulah dia telah meninggal dunia. Jadi yang anak dia mu'allaf ni jumpa Pak Imam kat kampung tu. Dia kata, Pak Imam, bapa saya waktu dia nak meninggal tu saya ajar dia la ilaha illallah. Dia tak pandai sebut lah pasal dia kafir, orang Cina. Dia tak pernah pun disebut. Tapi saya talkinkan dia la ilaha illallah. Ya. Walaupun dia tak sebut, tapi nampaknya dia mengangguk. Mengangguk bila diajar tu. Ya tak? Bila dia ngangguk, lepas tu dia meninggal dunia. Adakah bapa saya itu seorang Islam? Dia kata. Dia dah ngangguk dah. Ya tak? Islam tak bapa saya tu? Kata Pak Imam, saya tak berani jamin Islam ke tak. Sebab syarat masuk Islam tu, rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadat. Dan mengucap tu bukan mengangguk-ngangguk gitu. Kena sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barulah diterima dia sebagai seorang Islam. Ini dia ngangguk je. Saya tak berani jamin dia tu Islam ke tak Islam. Ya nak? Jadi dengan sebab itu, awak jalankanlah adat istiadat macam orang Cina biasa. Dia pun buatlah macam biasa. Ya tak? 2-3 hari mayat tu dekat rumah tu digendangkan di itu, di gini, ya. Gitulah. Dan anaknya ni, yang Islam ni tak ikut campur lah, cuma ada kat majlis tu aja. Ya tak? Dia tak boleh ikut apa tu amalan-amalan agama, tak boleh. Agama dia tu, ya tak? Jadi syirik kita. Jadi dia cuma duduk hadir menghormati jenazah bapa dia tu. Kemudian dikebumikan bapa dia dekat tanah perkuburan orang Cina juga. Selang daripada itu, tak sampai seminggu, mak dia mimpi jumpa bapa dia. Ya tak? Dia jumpa bapa dia tu berpakaian dengan pakaian yang baik, ya, yang baunya wangi, kata mak dia. Dan dia ajar supaya mak dia sebut satu perkara. Tapi mak dia kata,
Waktu dia ajar tu aku boleh ikut, tapi bila aku bangun tidur aku lupa. Ya, aku tak tahu. Ya. Ini yang tahu ni agaknya anak dia mualaf tu. Pasal dia seorang aja waktu meninggal bapa dia dalam bilik. Yang lain semua keluar. Ya tak? Dia panggil lah anak dia mualaf tu. Dia pun tanya. Dia kata, waktu bapa engkau nak meninggal tu apa engkau buat? Kata anak yang mualaf tu, tak ada apa-apa. Kenapa mak? Dia kata. Tak, aku mimpi, dia kata. Jumpa dengan bapa kamu. Dan dia suruh sebut satu perkara. Dia suruh sebut satu perkara. Ya tak? Apa perkara tu? Kata mak dia, saya tak pandai, tak ingat. Apa yang kau buat dengan bapa awak? Dia kata, saya tak buat apa-apa. Saya cuma ajar dia sebut La ilaha illallah. Kata mak dia, ni yang kau sebut ni lah yang bapa kau cakap tu. Ya tak? Jadi rupanya bapa dia tu suruh sebut La ilaha illallah. Jadi ceritanya lepas daripada itulah, maka Cina tu satu keluarga semua masuk Islam. Itu hidayat daripada Allah SWT. Tentang bapa dia, wallahu a'lam. Antara bapa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya tak? Tu. Ya. Kalau bapa dia itu diterima Allah Taala imannya, maka dia termasuk dalam golongan orang yang beriman. Kerana orang yang beriman ini dia terdiri daripada beberapa jenis, beberapa kedudukan. Satu kedudukan beriman zahir, beriman batin. Mudah-mudahan kita lah. Kita ni beriman zahir dan batin. Zahirnya apa? Kita mengucap 2 kalimat syahadat. Batinnya kita percaya kepada Allah yang Esa. Jadi beriman zahir, beriman batin. Ada yang keduanya, orang yang beriman batin tapi zahir dia tak nampak dia beriman. Ada juga golongan macam ini. Ya tak? Golongan yang macam ini antaranya itulah macam apik tu nak tinggal. Bukan satu je yang macam ini. Ada saya sekolah Arab dulu, ya, guru ustaz saya cakap cerita, ada satu apik duduk sebelah masjid. Ya. Dia duduk sebelah masjid tu, tiap-tiap subuh dia dengar Bilal ya buat tazkir. Ya, lapas tazkir. Apa dia? Ya Arhamar Rahimin. Sampai api itu bukan hafal aja, pasih sebut Ya Arhamar Rahimin. Dan api itu cakap dengan orang-orang Islam, orang Melayu kita ni. Dia kata, saya duduk dekat ini masjid, banyak untung, banyak babut lah dia kata. Itu orang tiap-tiap pagi dia sudah kejut kita bangun. Pasal sebut tazkirah tu kan bangun pagi-pagi. Belum subuh Bilal dah baca tazkirah tu, Ya Arhamar Rahimin. Ya tak? Jadi dia kata baguslah. Saya banyak suka duduk dekat masjid ni. Dia suka. Ada orang kita tak suka. Mekak je Bilal, orang nak tidur pun tak dapat. Ada. Ya tak? Tapi yang Cina ni dia suka. Akhirnya dia mati, dia sebut, kata ustaz saya, Ya Arhamar Rahimin. Apik tu, dia sebut, Ya Arhamar Rahimin. Ngap mati lah. Nak menjadikan apa apik tu? Nak jadikan Islam. Tak berani sebab Islam tu dia mesti ngucap dulu. Kalau tak ngucap, dia bukan seorang Islam. Tapi dia sebut, Ya Arhamar Rahimin. Kita pun belum tentu boleh sebut. Tapi dia boleh sebut. Ini dia kata dia ala setengah-setengah ulama ada
di kalangan orang-orang yang kita rasa dia ni tidak beriman, tapi hati dia beriman. Ada golongan itu. Ya. Ada yang zahirnya beriman, batinnya tak beriman. Itu orang munafik. Zahirnya beriman, tapi batinnya menolak Islam. Ini jelas munafik. Dan sebab itu ada seorang bertanya, apa syarat nak menjadi orang munafik? Maksudnya tak? Apa syarat nak jadi orang munafik? Tak ada seorang pun boleh jawab. Ya tak? Maka Tuan Guru pun cakap, dia kata syarat nak jadi orang munafik itu mestilah Muslim. Mestilah dia jadi orang Islam. Kalau dia tak Islam, dia jadi namanya bukan munafik, namanya kafir. Jadi dia kena Islam dulu. Dia ngucap 2 kalimat syahadat. Lepas dia ngucap 2 kalimat syahadat, zahirnya orang kata dia ni Islam, tapi batinnya menolak Islam. Macam Abdullah bin Ubay bin Abi Salul, ketua munafik di Madinah. Sembahyang berjemaah tetap di belakang Rasulullah setiap waktu. Sembahyangnya tiap waktu. Zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada, subuh ada. Rasulullah pun tak tahu yang dia tu ketua munafik di Madinah. Allah Ta'ala yang bagi tahu, baru tahu. Sebab tak sangka. Tak sangka. Sembahyang 5 waktu cukup berjemaah. Mungkin pakai serban, mungkin pakai jubah. Ya tak? Zahirnya nampak Islam, tapi rupanya batinnya menolak Islam. Pun ada juga zahirnya macam orang beriman, tapi batinnya menolak Islam. Itu namanya munafik. Jadi nak jadi orang munafik ni syaratnya mesti Islam dulu. Kalau tak Islam, tak dinamakan munafik. Jadi syaratnya mestilah Islam. Jadi kedudukan orang beriman ni, ya, Allah Ta'ala sahajalah yang maha mengetahui. Jadi yang penting bagi kita ialah, ya, selain daripada kita menyambut hari raya puasa, hari raya haji, kita kena pastikan supaya kita dapat menyambut hari raya yang hakiki, iaitu di akhir kehidupan kita ini, kita termasuk di dalam golongan husnul khatimah. Itu sebab kita diajar doa, ya, yang jangan tinggal doa ini, ya, yang kita selalu baca, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan kehidupan yang baik. Ya, wala takhtim alaina bisu'il khatimah, dan jangan matikan kami dalam kematian yang jahat atau yang tidak baik. Jadi orang yang berjaya dipilih oleh Allah Ta'ala, ya, dapat mengakhiri kematiannya dengan husnul khatimah. Itulah hari raya yang sebenarnya. Kerana bila dia termasuk dalam golongan husnul khatimah, dia mendapat keredaan Allah Ta'ala. Radiyatan mardiyah. Reda diredai. Bila dia diredai Allah, bila dia disoal oleh mungkar dan nakir dalam kubur, mudah dia jawab semuanya. Soalan itu. Allah beri hidayat, Allah beri taufik. Bila dia dapat menjawab soalan dalam kubur, ya, maka itu juga hari raya bagi dia. Hari raya yang macam ini yang kita kena fikirkan. Ya tak? Kemudian, ya,
Bila dia melintasi siratal mustaqim, dia berjaya melintasi siratal mustaqim itu. Ya tak? Sampai ke hadapan surga. Di bawahnya api neraka. Tapi dia berjaya. Orang yang berjaya itulah yang dikatakan orang yang menyambut hari raya yang sebenarnya. Nah, kemudian lepas dia berjaya tu, dia berjaya pula masuk dalam surga. Ya, itulah orang yang menyambut hari raya yang sebenarnya. Bila dah dia masuk dalam surga, dia dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya dengan Allah, dan inilah kata ulama nikmat yang paling tinggi daripada segala nikmat-nikmat yang lain apabila dapat menatap zat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hari raya. Hari raya inilah yang kita nak fikirkan selepas kita menyambut hari raya ini. Bukan yang nak dipikirkan bila dah lepas hari raya ni berdoa pada Allah, ya Allah, ya, jadikanlah kami dapat menyambut hari raya lagi pada masa akan datang. Mana nak nyambut hari raya puasa lagi, nak nyambut hari raya haji. Boleh minta macam itu, ya tak? Tapi yang penting sekali bagi kita yang kita nak pastikan ini, hari raya yang hakiki itu yang mesti dipikirkan. Macam mana kita nak menjadi orang yang termasuk dalam golongan su'ul khatimah. Itu yang paling penting. Ya, dengan sebab itu dalam kitab ini dia kata, wahai para pemuda yang telah bertaubat. Ya tak? Kita dah bertaubat, kita dah dibersihkan daripada dosa. Ya tak? Sebab salah satu kelebihan orang yang dapat berpuasa di siang hari dan dapat pula dia menghiasi puasanya dengan amalan sunat di malam hari, antara kelebihan yang dia dapat, ya, kelebihan yang besar, satu daripadanya dia termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Yang keduanya, dia termasuk dalam golongan orang yang mendapat pengampunan Allah. Dan yang ketiganya, dia termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapat pelepasan dari api neraka. Bila kita dapat tiga ni, maka satu Syawal tu kita menyambut hari raya. Jadi orang yang menyambut hari raya yang sebenarnya pun, ya, ialah orang yang dapat melaksanakan puasa di siang hari dengan puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Macam mana puasa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul? Nabi kata, ya, laisa siyamu minal akli wasyarbi faqat, fa innamas siyamu minal lagwi warrapas. Ini orang yang berjaya dalam puasanya. Ya, apa maksudnya? Nabi kata puasa itu bukan setakat tak makan, tak minum. Bukan. Tetapi, kata Nabi SAW, selain daripada tak makan, tak minum, kita mestilah menjaga diri kita daripada melakukan perkara yang sia-sia. Ya, perkara yang sia-sia, yang lagha, yang sia-sia, warrapas, dan juga perkara yang keji-keji. Mata kena puasa, telinga kena puasa, 7 anggota kita ni kena puasa sama waktu kita berpuasa. Barulah kita berjaya dalam melaksanakan ibadah puasa.
Kita tak mahu puasa itu dia termasuk dalam hadis Nabi yang menyatakan kam min shaimin, berapa ramai orang yang puasa, laisa lahu min siyamihi, dia tak dapat apa-apa daripada puasanya, illal ju' wal atas, kecuali lapar dahaga je, lain tak puasa, lain tak dapat. Sedangkan kita mengharapkan bila kita puasa tu supaya kita dapat rahmat Allah, mana kasih sayang Allah. Orang yang dapat rahmat Allah ini tidak akan diazab dalam neraka. Itu yang kita nak cari. Yang keduanya, supaya kita masuk dalam golongan keampunan, orang yang mendapat keampunan Allah. Ya. Dan yang ketiganya, kita nakkan mendapat orang yang mendapat pelepasan dari api neraka. Itu yang kita nak. Ya. 3 perkara tu yang kita nakkan hasil daripada perolehan kita melaksanakan ibadah puasa pada siang harinya, dan pada malamnya pula kita hias puasa kita itu dengan melakukan amalan-amalan sunat. Dan pada malam Ramadan itu ada malam yang paling utama, yang paling berharga bagi kita, yaitu malam Al-Qadar, yang disebut oleh ulama malam penebus umur yang sia-sia. Kita memang banyak membuang masa. Ya tak? Masa banyak terbuang. Umur kita terbuang gitu je. Kalau kita pandu kepada Imam Ghazali kata 24 jam bagi 3. 8 jam kita kena beribadat. Tapi bila kita hitung-hitung, hitung-hitung masa termenung dekat rumah tu, kita nak hitung waktu ibadah kita, ada tak 8 jam? Nah, sembahyang berapa jam? Baca Quran berapa jam? Zikir berapa jam? Ya tak? Semuanya tu ibadah yang kita lakukan itu ada tak 8 jam? Kalau saya ngitung untuk diri saya memang gagal. Kalau makbul pun dah untung, kata orang Arab. Makbul tu diterima. Mana 4 jam. 4 jam pun tak ada. Kira-kira 1 jam setengah ada lah agaknya. Agaknya. Itu pun untung. Jadi sepatutnya 8 jam. Tapi kita tak dapat 8 jam tu. Jadi ke mana pergi waktu ibadat itu? Maknanya kita dah persia-siakan waktu ibadah. Lepas itu pula kata Imam Ghazali, rehat. Rehat mesti 8 jam. Kalau badan kita ni rehatnya 8 jam, maknanya kita telah menunaikan hak badan. Ya. Hak badan ni, kita telah menunaikan hak badan itu. Hak dia itu kita dah tunaikan. Bagi 8 jam rehat. Tak payahlah 8 jam, 6 jam rehat pun okey. Tapi tak. Rehat pun tak cukup. Tak cukup 8 jam. Ya tak? Paling-paling panjang kita rehat 4 jam, 4 jam setengah. Itu sebab bangun bila dengar azan subuh, bangun tombang lagi, bangun tombang lagi. Pasal tidur tak cukup. Besok pagi mau nyok aja, macam orang tak sihat. Rupanya tanya, kenapa? Tidur tak cukup. Ya tak? Macam tadi subuh ada kawan kita lah, jemaah saya lah. Dia wirid dengan imam. Ialah wirid, lepas subuh imam wirid. Biasalah. Sekali bila bangun, nak salam tu, baca selawat, dia terpaksa pegang tiang. Ya tak? Macam nak tombang, dia kata. Bila tanya, kenapa macam nak tombang? Macam nak pitam lah, dia kata, gelap semuanya. Sebab saya pegang tiang. Lepas tu dia kata, pulih balik semula.
barulah dia dapat jalan. Tanya kenapa macam ini? Malam tadi agaknya kurang tidur, dia kata. Kurang tidur, kurang rehat, hak badan tak ditunaikan. Akhirnya kita jadi susah. Jadi hak rehat pun tak sampai 8 jam. Ya tak? Itu hak rehat tu. Kemudian kerja 8 jam, kata Imam Ghazali. Kalau kita kerja 8 jam, jadi bangsa yang maju. Kalau kerja 8 jam, ni kerja tak ada 8 jam. Nama je kerja kat pejabat 8 jam. Tapi menjalankan tugas, tak ada di kalangan kita, tak cukup 8 jam. Kadang-kadang diberi rehat, pukul 10.30, nak minum air sikit, maka bos kita benarkanlah keluar. Sepatutnya 15 minit je. 2 jam hilang, tak ada. Dah 2 jam, kursi tu kosong, tak ada orang. Patutnya ada orang kerja, rupanya entah ke mana dia pergi. Hilang tempat lain, bual kat kedai. Pampung, 2 jam, baru masuk dalam pejabat. Jadi 8 jam, kita dah buang masa 2 jam. Ya tak? Cukup bulan, kerajaan bagi gaji, tak ada tolak. Tak ada bos kata, awak hari ini cuma ada 6 jam aja kerja, tak cukup 8 jam. 2 jam tu tolak. Tak ada. Dapat gaji penuh. Ya tak? Sebulan. Itu 2 jam tu nak cover macam mana tu? 1 hari 2 jam. Kalau sebulan, mana nak cover? Ya tak? Lepas tu beri makan anak isteri. Nabi kata, kullu lahmin nabatal harami pannaru aulabih. Setelah setiap daging yang tumbuh dengan sebab memakan suatu yang haram, neraka lebih utama. Ya tak? Kita sumbat racun dalam mulut isteri anak-anak kita, kita bunuh dia, bunuh jiwa dia, beri makan benda yang haram. Tak cukup. Ya tak? Jadi guru pun kat sekolah tak cukup mengajar. Jadi cikgu Piramli. Yang Piramli tunjuk tu kan. Dia tulis ya, apa? Hari-hari cikgu apa tu? Ya tak? Yang budak-budak dia kata, hari-hari cikgu tidur, dia kata ya tak? Rupanya Piramli ni malam dia kerja overtime dekat tu kelab malam. Tiup saxophone tu. Jadi siang pergi ngajar ngantuk. Ngantuk tak cukup tidur. Tak cukup tidur, tulis kat papan hitam, suruh budak pandai baca. Lepas tu ganti-ganti. Dia pun ngap baring je tak. Tu. Itu macam mana nak bayar? Tu. Jadi masa kerja tak cukup. Itu yang kerja dengan kerajaan, yang kerja sendiri, kerja kelapa sawit. Kalau 8 jam kerja bersih kebun kita, hasilnya pun hebat. Pernah Sultan Johor almarhum Sultan Iskandar masuk satu kawasan, dia sampai boleh baca. Dia cakap dengan pegawai dia, ni kebun Melayu, ni kebun Cina. Bila tanya, macam mana tuanku tahu yang semak tu Melayu lah, dia kata tak? Yang bersih tu Cina, dia kata. Itulah. Tapi tak semua orang kita macam tu. Yang pemalas je, yang baik-baik, banyak yang kebun yang bagus. Dia tak? Tak semua. Ya? Jadi tak cukup. Sedangkan Imam Ghazali kata, 8 jam ibadat, 8 jam berehat, 8 jam kerja. Cukup 24 jam. Tapi kita persia-siakan umur kita. Dengan sebab itu, mempersiakan umur ini satu perkara yang rugi. Jadi kita dikurniakan oleh Allah Ta'ala satu malam yang dinamakan malam Al-Qadar. Ya tak? Bila kita dapat malam itu,
Allah kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya siapa yang beribadat tepat satu malam itu, kita dapat cover umur kita. Kita dapat top up umur yang sia-sia itu dengan seolah-olah kita beribadat 83 tahun 4 bulan. Dapat dapat pahala percuma macam kita beribadat 83 tahun 4 bulan. Inilah yang kita cari-cari. Kalau sepanjang umur kita, kita dapat 10 kali malam Al-Qadar, bermakna kita telah beribadat selama 830 tahun lebih. Inilah yang menjadi penyebab untuk kita mendapat hari raya yang paling penting bagi kita ialah dapat husnul khatimah. Jadi hari raya ini bukan habis setakat hari raya puasa, hari raya haji. Kita kena pastikan hari raya itu dapat tak kita. Itu yang penting. Dengan sebab itu kita macam mana nak pastikan kita mudah-mudahan dikurniakan Allah termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah tadi, maka kita kena jadi hamba Allah yang Rabbani. Hamba Allah yang Rabbani maknanya orang yang terus beribadah kepada Allah Ta'ala tanpa sempadan. Dan akhir ibadat dia apabila berlaku kematian dia, barulah dia berhenti beribadat. Macam kita pergi sembahyang berjemaah 5 waktu ni, janganlah hanya dibuat waktu Ramadan hari itu je. Masuk aja Syawal, batang hidung pun dah tak nampak. Itu perbuatan yang keji. Itu bukan hamba Allah Rabbani, itu hamba Allah Ramadhani. Tanda-tanda ciri Allah tolak amal kita. Ya tak? Tanda amal kita diterima oleh Allah. Allah suka amal seseorang itu. Dalam satu hadis menyebut, ahabbul a'mali ilallahi al-hallu murtahillu, kata Nabi SAW. Apa maksudnya? Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah yang selesai kemudian melanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita sembahyang berjemaah ni, kita pulun bulan Ramadan hari itu. Selesai dalam bulan Ramadan berjemaah 5 waktu. Kemudian lanjutkan lagi, kata Nabi. Maknanya terus berjemaah. Bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ini kata sampailah setahun. Terusan sampailah kita meninggal dunia. Yang disebut dalam surah Al-Hijr, Allah Ta'ala kata, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu. Maknanya patuhlah perintah Tuhanmu. Hatta sehingga ya'tiyaka datang kepada kamu al-yakin, makna kematian. Baru berhenti. Sebab apa? Sebab bila kita meninggal dunia, putus amal. Ya tak? Itu sepatutnya. Ya tak? Jadi inilah salah satu daripada cara mudah-mudahan kita menyambut hari raya bukan habis hari raya puasa, bukan habis hari raya korban semata-mata, tapi nak pastikan hari raya yang lagi penting daripada hari-hari raya yang dua ni, iaitu untuk mendapatkan husnul khatimah. Jadi orang yang berjaya mendapat husnul khatimah, itulah yang dikatakan orang yang berhari raya sebenar-benarnya. Ya tak? Kerana apa? Kerana perjalanannya untuk menuju kepada Allah SWT
lebih mudah daripada yang lain-lain. Inilah yang kita nak cari. Macam mana nak dapatkan itu? Jadikan diri kita hamba Allah Rabbani. Apa hamba Allah Rabbani? Hamba Allah yang terus istiqamah melakukan amal ibadah kepadanya sampailah ke akhir hayat kita. Kalau baca Quran waktu Ramadan hari itu, ya tak? Bacalah Quran juga di luar Ramadan. Jangan kita baca dalam bulan Ramadan, kita boleh khatam 10 kali, tapi lepas tu masuk je Syawal, Quran pun tak buka lagi. Itu jangan. Terus baca Quran. Bulan Ramadan pun kita baca Quran, bulan lain daripada Ramadan pun baca Quran. Ya tak? Kadang-kadang ada di kalangan kita, dia sembahyang witir bulan Ramadan aja, pasal dia ikut tarawih. Dia pun sembahyang witir, masuk Syawal witir tak buat lagi. Ya tak? Sepatutnya witir itu diteruskan. Antara sembahyang sunat yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala ialah sembahyang witir. Itu hukumnya sunat muakkad. Cuma bezanya pada bulan Ramadan dituntut berjemaah. Di luar Ramadan kita lakukan dengan seorang diri, impradi. Itu je beza. Tapi tentang sembahyang tetap. Jangan kita hanya buat pada waktu apa ni, pada Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan kita tak buat lagi sembahyang witir. Itu maknanya kita gagal untuk dapat jadi hamba Allah yang Rabbani. Jadi insya-Allah lah tuan-tuan, kita setakat ini pada malam ni, mudah-mudahan pada masa-masa yang akan datang kita sambung pula. Ya tak? Apakah perkara yang sepatutnya kita lakukan setelah kita selesai, ya tak, melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya selama sebulan. Apa nak buat lepas itu? Ya tak? Supaya kita dapat mengikut betul-betul apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi kalau ada sesuatu yang baik daripada yang kita muzakarahkan pada malam ni, semuanya adalah dari Allah SWT. Yang tidak baik merupakan kelemahan, kejahilan saya, maka saya mohon ampun pada Allah, minta maaf dengan tuan-tuan, perempuan dan anak-anak, dan kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan wasi'a wa amalan saliha wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka al-ghina anin nas. Allahumma khtim lana بحسن الخاتمة ولا تختم علينا
بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله rabbil alamin. Kita baca tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfirullahal azim alladzi la